So jadinya dalam 20 minit lah macam tu, saya dengar pintu bawah ni dia buka tau. Legalah rasa waktu ni sebab housemate saya ni dah balik dalam agakkan saya tau. Dan saya dengar lah ada orang naik tangga sebab tangga ni berbunyi macam orang kena pijak gedegak macam tu kan. So saya assume yang budak-budak bilik depan tu dah balik lah. Dan bunyi tu senyap je tau. Dan jadinya saya jerit lah daripada dalam bilik. Sebab saya tak tutup pintu kan. Cuma tutup langsir je. Saya pun jerit. Weh, aku bosan lah weh. Korang semua balik lambat hari ni. Tapi kan, senyap je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya. Ya, insya-Allah. Baiklah. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Dan jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi tanpa membuang masa kali ini, KSM akan membawakan anda sama lagi kisah berkenaan dengan rumah sewa dan siapa lagi yang masih tinggal dekat rumah sewa. Dan ini adalah kisah untuk anda. Okey, jangan seram ini kisah saja. Kita ambil lah ini sebagai orang kata satu hiburan. Macam kita menonton filem-filem seram, macam tu je lah. Jadilah, mari kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, untuk kisah yang pertama ni, tajuk dia rumah berbuaka ataupun ada gangguan lain. Okay, saya nak share satu pengalaman rumah sewa kan, yang kami suami isteri ni duduk daripada tahun 2018 hingga tahun 2019 macam tu. Yang tak nak percaya terpulang lah kan. Ini adalah pengalaman saya sendiri. Rumah sewa yang saya dapat ni adalah dekat Taman Desa Jaya Johor Bahru. Dan rumah ni adalah sebuah rumah teres, 2 tingkat, 2 bilik air dan ada 2 bilik lah. 2 bilik air dan 2 bilik macam tu. Dan sewa dia RM650. Bagi korang murah tak? Murah. Kalau kat Johor Bahru tu memang murah sangat-sangat kan. Dan first, duduk je ni dah bagi pengenalan dulu kata dia. Dan suami waktu tu dekat tingkat atas. Dan saya pula dekat dapur. Konon-kononnya nak masak lah kat dapur kan. Jadi tengah basuh-basuh beras, kelentang-kelentung kat dapur tu, tiba-tiba saya dengar tau, bunyi yang buat bulu roma saya ni terus naik. Meremang tau. Bunyi dia sebiji macam bunyi ayam Belanda. Dan lepas tu barulah dia mula kacau dengan lagi dahsyat tau. Dan setiap pagi pukul 8 pagi akan ada bunyi orang ketuk-ketuk dekat dinding tau. Bersebelahan dengan tempat sembahyang Cina tu, yang diorang suka letak kat dinding tu kan. Okey. Sebelum kita orang duduk kat situ lah, orang Cina yang duduk kat sini sebenarnya, ataupun owner asal rumah ni adalah rumah orang Cina. Dan daripada apa yang ejen cakap dulu, Cina daripada Singapura yang duduk ni kan. Jadi jarang-jarang lah dia balik dekat rumah ni. Dan saya ada letakkan cermin tau dekat atas tu. Tengok-tengok ada yang turunkan tau. Siap terbalikkan pula lagi cermin tu. Dan dari situlah saya dah mula rasa tak sedap hati. Saya masak nasi tengah hari tu, petang saya nak makan balik, kira nak repeat balik lah makan konon-kononnya kan. Nasi tu dah tinggal separuh tau. Dan ada orang tuang air pula dalam nasi tu. Antara permukaan nasi tu, airnya separuh daripada nasi tu. Dan siap saya panggil suami ni, turun tengok sendiri. Dan suami waktu ni pun macam pelik. Siapa yang masuk rumah kami dan tuang air dalam nasi kami ni? Dan sedangkan rumah tu dah berkunci. Dan benda ni dah jadi tau 2-3 kali jugalah. Bawang yang baru beli tu, lepas 3 hari dah jadi busuk dah, berair dan hitam. Dan sekarang ni
Duduk dekat rumah sekarang ni, bawang elok je walaupun dah 3 hari. Saya sakit hati tau sebab dia usik makanan, usik barang-barang kita ni. Dan bila dah jadi macam tu, kenalah beli lagi kan. Dan bilik pula dekat atas ni, kita ada satu bilik dekat atas tu, kita orang buat bilik lepak-lepak. Satu bilik pula kita buat bilik pakaian. Almari yang saya guna tu, almari kain ni ada 3 tau kat situ. Dan 2-3 bulan ni, saya letak elok je. Dan sampailah satu malam tu nak naik atas ni, nak ambil baju konon-kononnya. 3 almari kain tu, tiga roboh habis. Dalam tu semua runtuh ke bawah tau. Panggillah suami saya naik atas tu tengok. Dia cakap siapa yang buat ni. Manalah kita tahu kan. Dia roboh macam ni pun kita tak ada dengar bunyi besi-besi dia jatuhkan. Banyak lagi lah gangguan-gangguan yang kami kena sebenarnya. Sampailah suami saya ni yang tak percaya benda-benda hantu ni pun naik takut dan terus ajak pindah. Dan suruh tanya pada ejen nak pindah boleh ke tak, kata dia kan. Ejen pun macam pelik. Kenapa nak pindah? Sebab baru je sign agreement, tambah lagi setahun untuk duduk rumah tu. Dan saya bagi alasan saya sendirilah katanya. Dan dia cakap boleh pindah. Tapi sampai hujung bulan. Deposit 2 bulan tu burn kiranya. Dan kami bincangkan baliklah pasal ni kan. Sebab burn depo ni kan letih lah kan. Jadi kami pun bincangkanlah balik perkara ni kan. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Nak burn lah deposit tu. Janji kami suami isteri ni selamat. Okey, ini sambungan ni sambungan untuk kisah yang tadi tu. Apa yang kami lalui ini bukan cerita yang saya reka. Memang betul-betul tau. Dan kawan-kawan baik saya ni, suami dan family suami saya ni semua tahu. Sebab dia orang pelik. Kenapa kami nak pindah daripada rumah tu tiba-tiba. Dan suami sendiri yang cerita dekat dia orang. Pengalaman yang kami lalui bukan setakat tu je. Okey. Satu tu, yang ni pengalaman yang pertama Malam tu, malam Jumaat lah. Kita orang dekat bilik atas ni duduk-duduk, orang kata santai-santai tengah time malam kan. Kita orang ni memang tak tidur dekat atas tau. Kita orang tidur dekat tingkat bawah. Dan nak dijadikan cerita lah. Tengah duduk-duduk tu, saya terpandang lah dekat pintu bilik tu. Saya nampak benda daripada lantai terpelantun ke atas tau. Dan saya ni dah lah waktu tu, saya ni memang rabun orangnya pakai kacamata. Sebab itulah tak boleh nampak sangat. Dan masa tu tak fikir apa-apa pun. Jadinya dalam hati, saya cakap mungkin beranggapan yang itu adalah lipas lagaknya kan. Dan saya pun buat bodoh je lah. Saya main phone dan tak sampai dalam beberapa minit macam tu. Tiba-tiba suami cakap dengan kuat tau. Siapa pula yang baling benda ni daripada tangga ni? Lepas tu saya cakap, benda apa yang? Tu lah bendanya. Dan suami tunjuk dekat arah benda yang saya nampak tadi. Dan saya pun pakailah cermin mata. Kalau nak tahu power saya ni mencecah 550 tau. Maksudnya tinggi sangat lah. Dah pakai cermin mata tu, saya tengoklah dekat benda tu. Sambil berderau darah saya, getah rambut. Saya macam pelik tau waktu tu. Getah rambut mustahil boleh terpelanting ke atas. Korang cuba bayangkan yang ada getah rambut. Okey, cuba korang yang ada getah rambut tu try letak kat bawah kipas bergerak tak getah rambut tu. Yang ni saya diamkan je tau. Sebab saya tak nak lah nanti korang dua-dua pula takut kan. Saya nampak sebenarnya getah tu terpelantun tadi. Tapi kenapa suami cakap ada orang baling getah tu daripada tangga? Sampai sekarang saya masih muskil dengan apa yang jadi ni. Okey, yang kedua pula asal pukul 8 pagi je kan. Saya cakap ada orang bunyi ketuk-ketuk dinding kan. Okey, masa tu saya tengah tidur tau. Terbangun saya dengar ketuk-ketuk tu lagi. Tengok-tengok suami saya ada kat sebelah saya tau. Dia tengah duduk macam tu. Dan saya bangun waktu tu dalam keadaan mamai-mamai. Dan saya buka surah Ruqyah. Sebab saya takut yalah bunyi benda-benda macam tu kan. Rumah kami ni kalau tak buka langsir memang gelap. Walaupun dah pagi Jadinya saya pun buka surah Ruqyah tu dan tidur balik. Tiba-tiba suami saya cakap tau, tutuplah surah tu. Saya cakap, biarlah. Kenapa pula nak tutup? Dia marah tau. And dia cakap, aku suruh tutup. Tutuplah. Tiba-tiba, tanpa sesiapa pun pegang handphone saya tu, volume tu dia slow sendiri. Slow. Sampai tutup habis suara tu.
Entah kenapalah time tu saya jadi takut gila tau. Yang saya rasa itu adalah bukan suami saya tau. Sebab dia tak akan suruh saya tutup surah-surah macam tu kan. Dan saya rasa masa tu macam nak bangun dan lari je keluar daripada rumah. Nak minta tolong daripada jiran-jiran. Tapi saya tak berani nak bangun jadinya. Saya pejam mata kuat-kuat dan sampai saya tertidur. Dan masa tu saya dah tak toleh pun dekat suami balik. Yang ini saya tak pernah pun tanya dekat suami. Okey, nombor 3 Jadinya lepas daripada kena macam tu lah, saya dah tak boleh tidur dah malam tau. Dan saya rasa kaki saya ni macam sentiasa rasa kebas je gitu. Sejuk je walaupun dah pakai selimut. Dan saya akan dapat tidur lepas azan Zuhur tau. Lepas tu dekat rumah tu ada disediakan kursi yang pakai cushion tu kan. Dan cushion tu macam terhakis ni tau. Macam berabuk-rabuk dah. Dia jadi macam sepihan-sepihan pasir macam tu. Okey, yang nombor 4 pula kisah dia. Saya tengah tidur, tiba-tiba terjaga tau. Tersentak dengan bunyi cicak. Cicak tu punya bunyi macam bunyi pontianak mengilai tau. Saya bangun, tengok suami saya tak ada kat sebelah. Dan saya terus lari dekat atas. Okey, untuk kisah yang kelima kata dia. Kita orang ni baru je nak tidur tiba-tiba ada orang jatuhkan periuk kat dapur. Kelontang-kelontung kat dapur tu kan. Dan suami cakap, buka lampu sekarang ni. Dia cakap, pergilah tengok ada benda jadi kan. Saya cakap, takkanlah saya seorang pergi tengok. Jomlah kita tengok sama-sama kan teman saya. Dan bila dah dua-dua pergi ke dapur waktu tu, tengok periuk dah jatuh. Bersepah-sepah dekat atas lantai. Dan kisah yang ke-6 yang ini, yang buat suami dan saya ni buat keputusan untuk pindah daripada rumah ni. Lepas dia pelik, kenapa dekat dalam rumah ni boleh ada daun-daun kering tu. Banyak pula tu. Lagi, benda yang jadi dia nampak depan mata tu, macam nasi kena tuang air lah. Dan bawang yang membusuk tu kan. Dan satu malam tu, saya pergi beli sate. Dan sate yang orang bawa naik motor tu lah. Tengah saya tunggu pakcik sate tu bakar sate depan rumah saya ni, makcik jiran depan rumah pun keluar. Nak beli sate jugalah konon-kononnya kan. Jadi makcik tu pun tanyalah, sewa berapa apa semua. Sembang-sembang lah sikit, orang kata cicat-cicat dengan saya. Jadi saya pun ceritalah sedikit, orang kata beramah mesra lah dengan dia. Tiba-tiba makcik tu cakap, tahan awak suami isteri ni duduk kat rumah ni setahun juga ada kan? Cik, setahun lebih ada dah rasanya. Dan makcik tu sambung lagi. Dia cakap awak lah penyewa paling lama dekat sini. Sebab sebelum-sebelum ni penyewa dia asyik bertukar-tukar je. Dan saya waktu ni dah rasa macam geramnya saya kan pada ejen tu lah kan. Dia cakap yang orang sebelum ni duduk lama lah, bertahun-tahun lah sampai kat situ kan. Rupanya dia penipu je kat saya ni kan. Dan saya pun ceritalah perkara ni pada suami. Dan suami pun cakap dah sayang, jomlah kita pindah kan. Sebelum apa-apa yang lagi menggarut, lagi yang membahayakan terjadi pada kita. Okey, kisah yang ketujuh masa kita orang dah siap pindah semua barang ke rumah baru ni lah. Dan malam tu kita orang datanglah rumah berpuaka ni untuk kali yang terakhir tau. Orang kata sebabnya nak tunggu ejen tu nak datang ambil kunci lah. Dan ejen tu pula boleh nak ngada-ngada lah kan. Nak jumpa malam-malam pula kat rumah tu kan. Tunggu tu kita orang basuh-basuh lah rumah tu. Cuci-cuci kemas mana yang patut. Yang suami saya ni dekat atas, saya pula dekat dapur. Tiba-tiba suami daripada atas ni berlari ke arah saya. Siap dia cakap apa tau? Awak ada naik atas ke tadi? Dah kenapa? Kan orang ada kat bawah je tadi. Sumpah tadi kan dekat bilik depan tu saya nampak awak tau. Keluar daripada bilik baju tu, lari turun ke bawah. Tapi tu awak kan? Saja je kan nak main-mainkan saya. Dan waktu ni saya dah terdiam tau. Tak terkeluar suara langsung sambil saya geleng kepala waktu tu kan. Dan lepas tu masing-masing dah terdiam tau. Tunggu. Ejen pun sampai, kami pun pulangkanlah kunci rumah tu pada dia. Tanpa tengok lagi rumah berpuaka tu. Okey, kalau nak tahulah sepanjang duduk dekat situ application azan yang dekat telefon kita download, bila time azannya dia akan melakukan azan kan. Tak pernah je berfungsi tau. Bila dekat luar, elok je setiap waktu telefon saya ni berfungsi ataupun bunyi azan tu kan. Okeylah, dan itu sajalah kisah saya dekat rumah sewa ni. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua. Macam mana anda rasa dengan kisah dia tadi? Dia ada sambungan kisah pertama dengan kisah kedua kan? Okey, kita terus dengan kisah yang ketiga. Okey, untuk kisah yang ketiga ni rumah sewa dekat Pasir Gudang.
Kisah saya ketika ni dekat rumah sewa saya ni dekat Pasir Gudang. Dan untuk pengetahuan anda semualah, saya ni berkongsi rumah dengan 5 orang pelajar politeknik dekat kawasan ni lah. Dan rumah kami ni rumah teres 2 tingkat. Dan bahagian bawah ni ada set sofa kayu yang memang tuan rumah ni memang dah letak kat situ. Memang dah disediakan oleh tuan rumah lah senang kata. Dan ada sebuah tandas yang memang daripada ruang tamu ni terus nampak tandas. Dan bahagian dapur kecil je. Ada kabinet berbentuk L dan sinki menghadap ke tingkap dan pintu belakang. Dan sebelah pintu kami ni terletaknya mesin basuh yang juga di hadapan tingkap. Ruang tamu memang sepah lah dengan ampaian beroda semua dan penuh lah dengan baju-baju dan beg-beg baju housemate saya ni. Awal-awal yang saya masuk kat sini, memang saya akan kemas lah. Tapi lama-lama saya pun dah putus asa dah, orang kata nak mengemas je kan. Sebab apa? Agaknya memang life student macam tu lah. Memang bersepah je lah kan. Kemas pun bersepah balik. Kemas bersepah balik kan. Jadi saya pun dah malas nak kemas. Okey, berbalik pada cerita yang saya nak kongsikan Disebabkan dalam rumah ni saya seorang saja yang bekerja, jadinya saya memang tak rapatlah dengan diorang-diorang ni ataupun dengan adik-adik ni. Dan ada masa sampai seminggu lah saya ni memang langsung tak jumpa diorang. Sebab saya ni pergi kerja pagi. Dalam pukul 6.30 pagi saya dah keluar rumah. Dan ketika itu mereka ni semua masih lagi tidur. Dan saya pula pulang kerja lebih kurang pukul 5 petang. Dan semua belum balik rumah, belum ada kat rumah. Jadinya, satu malam ni, saya cucilah baju dekat ruang bawah tau. Dan masukkan semua kain kotoran dekat mesin basuh tu. Dan saya masaklah Maggi untuk makan. Dan masa tengah kacau-kacau Maggi ni, saya menghadaplah ke arah tingkap belakang rumah sewa ni. Dan untuk pengetahuan anda semua, belakang rumah saya ni tengah jalankan pembangunan rumah kedai lah macam tu. Jadi struktur tu memang tak siap lagi lah. Tapi kan, malam tu saya tengok rumah kedai dekat belakang ni dah macam terang menderang tau. Dan terdetiklah dalam hati ni, dah siap lah agaknya kedai ni kan. Pergi kerja, balik kerja sampai tak perasan live saya dekat sekeliling kedai belakang pun dah siap, saya tak perasan kan. Jadinya saya pergilah ke ruang depan, duduk makan Maggi sambil tunggu mesin basuh ni siap. Jadi masa saya tengah makan Maggi tu, saya memang duduk menghadap mesin basuh dan tingkap dekat situ lah. Dan masa tengah tengok tingkap tu, tiba-tiba kan terperasan ada perempuan tengok saya juga daripada tingkap tu kat sebelah luar tau. Bayangkanlah babe dah lah seorang-seorang kat rumah tu. Macam nak gugur jantung saya tau. Tapi saya masih tenung je tau perempuan tu di sebalik tingkap tu. Tak tahulah kenapa tak rasa macam nak lagi. Dan lama kelamaan perempuan tu hilang macam tu je. Dan tiba-tiba mesin basuh saya keluar bunyi lagu yang menandakan yang cucian saya ni dah siap. Dan waktu tu memang saya terkejut lah sampai tercarut kan. Sebab tadi memang tengah takut kan. Dah bila terkena segar macam tu bunyi mesin basuh tu, memanglah terkejut. Dan jadinya bila dah siap macam tu kan, dah selesai terkejut urut dada saya pun teruslah keluarkan pakaian-pakaian saya. Terus sidai, lepas tu berterabur lah lagi nak naik atas. Sampai dekat bilik nak layan movie ni dekat laptop, sedar-sedar jam dah tunjuk pukul 12.30 tau. Tapi roommate saya ni tak balik lagi. Mungkinlah ada kelas agaknya kot. Sebab kalau tak balik ni, diorang akan inform kat saya. Sebab saya akan kunci pintu lock ni semua daripada dalam. So jadinya dalam 20 minit lah macam tu, saya dengar pintu bawah ni dia buka tau. Lega lah rasa waktu ni. Sebab housemate saya ni dah balik dalam agakkan saya tau. Dan saya dengar lah ada orang naik tangga. Sebab tangga ni berbunyi macam orang kena pijak. Gedegak macam tu kan. So saya assume yang budak-budak bilik depan tu dah balik lah. Dan bunyi tu senyap je tau. Dan jadinya saya jerit lah daripada dalam bilik. Sebab saya tak tutup pintu kan. Cuma tutup langsir je. Saya pun jerit. Weh, aku bosan lah weh. Korang semua balik lambat hari ni. Tapi kan, senyap je. Lepas tu, saya bangun lah kan. Sebab saya macam pelik. Kenapa pula budak-budak ni tak balas apa yang saya cakap waktu ni kan? So, saya bangun dan terus selak langsir dekat orang kata pintu bilik saya tu. And guess what? Tak ada siapa pun dekat situ. Dan saya cuma rasa waktu ni rasa angin je. Padahal bukan ada tingkap pun ataupun kipas dekat ruang tangga ni kan. Dan saya beranikan diri turun separuh tangga. Lepas tu saya tengok, pintu saya lock tau. Atas bawah saya lock. Dan bila dah nampak macam tu, saya terus lari masuk bilik dan kunci pintu. Dan saya pun masuk dalam selimut, cek handphone. Tengok dekat grup WhatsApp tu, budak-budak ni bagi tahu yang diorang tak balik. Terus biru muka saya, hilang darah kejap, menggeletar tangan saya tau. Dan masa itulah saya dengar bunyi air dekat dalam tandas ni tau.
Lepas tu saya dengar bunyi orang tolak ampaian dekat bawah tu. Macam bunyi ampaian tu kan bergerak-gerak. Allahu Akbar. Saya waktu ni dah menggeletar dah. Muka dah pucat dah. Dah kering dah darah dah ni. Pucat habis muka saya. Dan dalam ketakutan tu saya tak sedar dah terus. Bila saya tertidur ataupun mungkin saya terpengsan waktu tu. Cuma bangun pagi tu saya rasa sunyi je. Sepi je. Sangat-sangat sunyi jiwa saya waktu tu. Sebab hantu tu dah ambil semangat saya lah rasanya kan. Sampai saya ambil cuti emergency leave. Sebab tak sedar pagi tu. Lepas bangun, mandi, siap-siap, kemas baju semua. Saya pun terus cabut balik Pontian. Dan seminggu lah saya tak balik rumah tu. Dan saya lagi sanggup ulang alik daripada Pontian ke Pasir Gudang hari-hari. Dan lepas saya dah rasa okey semua, dah rasa tenang sikit, badan pun dah okey, dah tak ada doa lagi, barulah saya balik ke rumah sewa saya semula. Dan housemate saya, dia orang ni mungkin tak rasa sebab selalunya tak balik rumah kan. Dan satu lagi lah, sebenarnya bangunan kedai kat belakang rumah saya tu tak siap pun lagi kan. Dah dunia mana agaknya yang saya nampak pada malam tu saya pun tak tahu. Dan sekarang ni saya dah pun kembali duduk dekat Pontian semula lah. Dan dah bekerja dekat Pontian dah. Dan sekianlah kisah seram saya. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir untuk malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah dia? Dan semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Dan terima kasih pada anda yang sudi mendengar kisah seram Malaysia ni sehingga habis. Baiklah, sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini, jomlah kita dengar sedikit pesan Ustaz dulu. Begini saja, kalau kita rasa susah, ingatlah jauh kita ni senang dari orang lain. Orang lain susah lain. Dia orang susah ni hospital. Ni semua ni orang senang. Orang senang bukan orang banyak witi. Tu bukan orang senang, tu orang banyak witi. Belum tentu senang. Dah orang senang, ni lah orang senang. Rasa nak datang kuliah, boleh mari. Rasa nak tengok live drama, tengok kot live. Rasa nak pergi sedekah, kau orang pergi sedekah. Pasal kita duk nampak orang senang tu orang kaya-kaya. Sebab tu kita tak syukur nikmat Allah. Takkan kita senang lah ni. Tak nampak. Bangun boleh, angkat tangan boleh, duduk boleh. Orang susah ni, sakit pitang. Faham tak lagi? Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih kepada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe. Like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk teruskan berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat malam.